Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam Garasi TV bagi siaran 13 hari bulan November 2020 bagi sesi siang 3 petang. Saya mohon maaf kerana hari ini 3.30 kerana kita memberi laluan pada solat Jumaat. So pada siang hari Jumaat kita akan bermula pada pukul 3.30 atau 4 petang. Saya akan naikkan poster. Saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang menonton Chef East tadi dalam rancangan Mama Delights at Garasi TV. Saya harap anda terus memberi sokongan dan menonton program ini kerana matlamatnya adalah untuk pertama adalah menambahkan pengetahuan anda tentang memasak. Yang kedua adalah mempromosi pes masakan tradisional. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada hampir 800 lebih yang menonton semalam dalam siaran langsung 800 semalam ke 1,100 orang yang membuat view semasa semalam untuk menonton sesi jualan semalam. Dan juga 16,000 tontonan selepas view. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang memberi like dan komen kepada satu catatan yang menarik, iaitu mengenai P. Ramlee adalah kemungkinan orang yang pertama memakai Big E dalam industri filem di dunia. Di mana pada mulanya kami menyebut filemnya itu sebagai Panggilan Pulau, tapi setelah saya semak senarai lakonan dan juga mendapat input daripada rakan garasi bahawa filem tersebut adalah bertajuk Sedarah. Bagaimanapun, P. Ramlee kekal sebagai orang yang pertama setakat ini menggunakan Big E Levi's 501 dalam filem, kerana filem Sedarah yang diarahkan oleh S. Ramanathan yang diterbitkan oleh The Shaw Brothers dengan penerbitnya adalah Run Run Shaw di Singapura juga diterbitkan pada tahun 1952. Dan ditayangkan pada 30 Ogos 1952, menjadikan P. Ramlee 1 tahun lebih awal daripada Marlon Brando yang menggayakan Levi's 501 Big E pada tahun 1953, dan P. Ramlee 3 tahun lebih awal menggayakan Levi's Big E dalam filem Sedarah berbanding James Dean yang menggayakannya dalam filem Rebel Without Cause pada tahun 1955. Menarik untuk mengetahui fakta ini, walaupun ada lagi John Wayne yang menggunakan jeans dalam filem-filem cowboy, tetapi kalau kita bercakap tentang legenda jenama jeans iaitu Levi's Big E 501, kelihatannya P. Ramlee adalah yang pertama memakainya di layar perak, kerana filem Sedarah diterbitkan pada tahun 1952 macam saya cakap tadi, mendahului setahun daripada Marlon Brando menggayakannya dalam The Wild One iaitu pada tahun 1953, dan P. Ramlee 3 tahun lebih awal memakainya apabila sebelum 501 menjadi seluar kontemporari ataupun trending pada tahun 55 apabila bintang Hollywood terkenal James Dean menggayakannya pada tahun 1955 dalam filem Rebel Without Cause. Terima kasih pada anda yang begitu pantas memberi like dan respon, ada 100 komen di situ. Dan terima kasih juga pada mereka yang membetulkan fakta bahawa aksi daripada foto tersebut bukanlah daripada filem Panggilan Pulau. Walaupun dalam Panggilan Pulau saya review balik, banyak juga P. Ramlee menggunakan baju belang dan juga jeans, tetapi tidak, yang tepatnya adalah kerana filem Panggilan Pulau tidak dilakonkan oleh Raja Mahdi. So dalam foto yang diambil itu adalah gambar Raja Mahdi dan P. Ramlee. Setelah disemak, dia adalah betul. Dan juga rakan-rakan garasi juga menghantar fakta bahawa foto tersebut adalah daripada filem Sedarah, dan bagaimanapun ia tidak boleh mengubah sejarah walaupun filem Panggilan Pulau atau Sedarah, kerana ia ditayangkan pada tahun 1952. Berarti P. Ramlee setakat ini boleh diisytiharkan sebagai orang yang pertama menggunakan Levi's Big E di layar perak dan bukan Marlon Brando dan James Dean. Okey, saya juga nak insert kasut ni. Sekali lagi, hari ini ada berita baik. Saudara dah tengok kasut Nike ni. 5 yang ada di depan ni, 1, 2, 3, 4 dan 5 akan dinaikkan hari ini untuk dijual. Chef East telah memutuskan 5 yang ada ini akan dijual dulu berbanding collection yang lebih keras dan kencang yang ada di belakang. 5 yang pertamanya akan dijual, saya jelaskan pada saudara, semurah harga 130 hinggalah ke harga 250, tapi majoritinya bawah RM200. Jadi saudara boleh saja tunggu kerana selepas saja habis sesi perbincangan mengenai Nagorno-Karabakh ni, saya akan memulakan sesi menjual kasut, 5 pasang kasut saja. Nike saya pun tak pasti Nike apa-apa, nanti maybe Is boleh advise saya apa Nike-nya. Tapi harganya saya jelaskan pada saudara antara 130 hingga 250 dengan saiz kebanyakannya adalah 9 UK. Saya juga ingin mempromosi bahawa malam ini dan esok dan lusa kami bekerjasama dengan usahawan Nana, iaitu pemilik air bawal, pengeluar tudung Bumiputra, dan kami akan mempromosi habis-habisan untuk memastikan 100 packing. Ini adalah satu pack 5
Berarti kalau saya sebut 100 pack ni, satu pack ada 5. 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan harga RM99 bagi yang terpilih. Ini warna terpilih. Manakala sekiranya saudara mendapat warna yang tak dapat saudara pilih, berarti dipilih oleh pihak iBawal, tetapi tetap setiap warna yang ada adalah berbeza. Saudara hanya perlu membayarnya dengan harga RM79. 70 pack berharga RM99 dengan 5 lay tudung bawah iBawal akan menjadi rebutan, manakala bagi segmen RM79 bagi 5 lay bagi pack bukan pilihan hanyalah 30. Berarti hanya ada 100 pack yang akan kami habiskan pada 2 malam. Tapi malam ini Nana akan menjadi tamu untuk mempromosi dulu, untuk membolehkan malam besok selain daripada trafik lelaki masuk untuk menembak jeans, kita mengharapkan ramai trafik perempuan masuk untuk menembak 100 pack tudung iBawal ni. Konsepnya mudah besok. Lock 100 lock yang pertama di Kirasol. Kita tak akan naik per one. Kita akan naikkan dengan mengatakan sekarang anda boleh lock sekarang. Berarti admin akan kira yang 70 lock pertama saja yang akan menerima package istimewa RM99. Kemudian kita akan break dan kita akan katakan berlakukan lock yang kedua. Berarti 30 yang kedua pula akan menerima package pilihan daripada iBawal bernilai RM79 untuk 5 lay. Itu saja saya promosi mengenai hari ini. Apa yang akan berlaku, kami terus saja menyokong usahawan Bumi Putra, terutama besok. Nana akan menjadi usahawan wanita pertama yang bersama kami. Kita bersama dengan ramai orang yang dah sebelum ni. Kita mengucapkan terima kasih pada anda yang menyokong Ustaz Khairi Jewelleries, di mana, apa nama Jewelleries? Crystal Jewelleries, di mana dia memberitahu bahawa menerima banyak tempahan dan juga banyak panggilan untuk penjualan cincinnya. Begitu juga terima kasih kerana saudara yang menyokong dendang perantau Hasno Arsenal. Walaupun Arsenal tercorot di tangga yang teruk dalam Liga IPL, tetapi Hasno berjaya menerima begitu banyak panggilan daripada rakan-rakan peminat jeans untuk bertanyakan lagi stok yang ada pada saudara Hasno, terutama mereka yang bermain saiz kecil 29 ke 33, kerana stok yang dipegang oleh Hasno selaku kolektor selama lebih 30 tahun adalah stok yang bersaiz 29 hingga 33. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang menyokong Wak Rojan. Wak Rojan menghantar WhatsApp melalui isterinya, mengatakan sekarang beliau menerima begitu banyak tempahan untuk disedekahkan ke masjid. Ini adalah satu lagi benda yang memberi idea kepada garasi untuk membantu penjaja kecil, bahawa konsep di mana mereka boleh menerima dana daripada penyumbang, tetapi penyumbang tidak meminta barang, melainkan mengamanahkan barangan yang dibeli, iaitu kuih pau Wak Rojan, untuk disedekahkan kepada fakir miskin, untuk disedekahkan kepada orang yang datang menunaikan solat Jumaat di masjid. Dia memberi idea baru kepada kami bagaimana untuk membantu peniaga-peniaga yang mengalami masalah kerana COVID-19, meneruskan kesinambungan dan juga kerjaya mereka untuk mendapatkan pendapatan dengan membawa mereka ke garasi, dan kemudian anda menginfakkan saja. Berarti anda beli barang dia, walaupun dia tak post ke apa tu, anda akan memberi amanah saja kepada peniaga ataupun usaha penjaja yang kami bantu untuk menyedekahkannya atau memberikannya kepada anak yatim, fakir miskin, jiran tetangga yang miskin, menghantar ke projek perumahan rakyat yang mengalami krisis makanan, ataupun menyerahkannya saja kepada gelandangan. Itu terpulang kepada anda, dan kami akan meluaskan konsep kerana kejayaan program bersama Wak Rojan memberikan kami satu aspirasi bahawa kerja kebajikan secara digital boleh dilakukan dengan konsep bukan saja menjual barangan secara pos, tetapi menerima sedekah ataupun infak daripada pembeli, tetapi penjaja ataupun peniaga hanya perlu mengedarkannya kepada golongan-golongan yang layak menerima bantuan, terutama makanan ataupun apa saja. Kita ada berapa view sekarang, Amin? Okey, part 3-4 kita akan mula tentang Nagorno-Karabakh. Berarti kalau saudara bertanya dengan saya apa itu Nagorno-Karabakh, dia adalah konflik yang sangat besar dalam era moden. Secara kasarnya, dia membabitkan dua negara bekas jajahan Rusia yang kita sebut sebagai negara Trans-Kaukus. Berarti mereka berada di banjaran pegunungan yang menghala Asia Tengah menuju ke Eropah Timur. Kedua-dua negara adalah berjiran, iaitu Armenia, yang majoritinya adalah Kristian, manakala Azerbaijan yang majoritinya adalah Islam. Manakala Nagorno-Karabakh yang mempunyai keluasan 4,200 km berada dalam bumi Azerbaijan, tetapi 90% penduduknya berketurunan Armenia Kristian. Ini konflik yang besar yang saya akan jelaskan pada saudara dengan yang pertama. Saya mohon jasa baik saudara. Pertama, lihat faktanya
dan jangan terjun dan segera mengatakan ini adalah perang jihad Islam dan Kristian. Saya akan jelaskan dulu fakta-fakta permainan politik di belakangnya supaya saudara dapat melihat perkara ini bahawa jangan terjun dan segera mengatakan ini adalah perang jihad baru ataupun perang salib baru. Kerana peperangan ini dipengaruhi oleh dua faktor lain, iaitu satu adalah faktor ekonomi yang dilobi oleh kuasa-kuasa besar yang mempunyai kepentingan minyak di Azerbaijan. Yang kedua juga adalah kerana konflik perluasan kuasa di antara Turki yang berkombinasi dengan China, manakala Israel yang berkombinasi dengan Britain. Nanti saudara akan dapat mendengar dengan luas dan bagaimana pula Rusia yang 2 hari lepas telah menghantar tenteranya untuk berada di Armenia sebagai langkah bersiap sedia. Sekiranya peperangan meletus, berarti ada kemungkinan Rusia akan mula campur tangan kerana Turki telah menempatkan 350 orang penasihat tenteranya di Azerbaijan untuk memandu Azerbaijan mengepalai perang ini, dan perang tak berhenti walaupun pada 10 hari bulan November kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian. Perang yang teruk ini bermula semula pada 27 September lepas, tetapi pada 10 hari bulan November mereka telah menandatangani perjanjian, tetapi 13 jam yang lalu laporan menunjukkan kedua-dua pihak kembali bertempur. Untuk pengetahuan saudara, saya tak akan balik pada sejarah yang panjang Azerbaijan. Kalau nak cerita, kita kena bercerita daripada sejarah 400 tahun sebelum Masih, sangat jauh. Saya hanya mengambil sejarah yang paling dekat untuk anda tahu apa yang sebenarnya menjadikan ini konflik panjang, dan kedua-duanya konflik ini bukannya berlaku sekarang tetapi berdasarkan dendam kesumat kerana pembunuhan antara kedua-dua puak dan kedua-dua agama telah berlaku begitu panjang sejak tahun 1917. Selepas Perang Dunia Pertama, 1917-1918, jatuhnya Empire Ottoman. Bererti cengkaman Ottoman kepada Asia Tengah dan juga bahagian Trans-Kaukus, iaitu negara yang membabitkan Azerbaijan, Armenia dan Georgia, melemah. British juga melepaskan pegangan dan juga pengaruh politik mereka di kawasan tersebut kerana telah berlaku revolusi Bolshevik, di mana di Rusia pada masa yang sama, komunis pimpinan Lenin dan Stalin berjaya menjatuhkan Tsar Romanov ataupun Raja Romanov. Bererti Rusia telah bertukar menjadi negara komunis. Ketika Rusia bertukar dari negara komunis, Empire Osmaniyah mulai melemah dan mengundurkan diri daripada wilayah Trans-Kaukus. Ketika British juga mengeluarkan pengaruh mereka daripada daerah tersebut, tiga bangsa ini telah cuba mengisytiharkan diri mereka sebagai merdeka, iaitu Georgia ingin menjadi negara Georgia, Armenia ingin menjadi negara Armenia, manakala Azerbaijan ingin menjadi negara Islam Azerbaijan. Wujud pertempuran, wujud perundingan. Wujud pertempuran, wujud perundingan. Tetapi rundingan tak pernah selesai kerana kita bercakap tentang dua agama yang berbeza, di mana Azerbaijan adalah Sunni, Muslim Sunni, manakala Armenia adalah Armenian Christian. Begitu juga Georgia adalah Ortodok Kristian. Apabila 3 tahun peperangan dan juga perjanjian tak dapat dicapai oleh 3 negara yang ingin membina negara merdeka setelah jatuhnya Empire Osmaniyah dan setelah berundurnya orang Inggeris, akhirnya Stalin dan Lenin mengambil langkah menyerang dan menakluk ketiga negara ini dan mengetakkannya di bawah Rusia. Berarti kerana Lenin dan komunis sangat kuat pada masa revolusi Bolshevik, maka Lenin mengatakan kepada mereka bahawa sekiranya kamu enggan mengelakkan perang diserang oleh kami, maka kamu menjadi sebahagian daripada kami. Krisis bermula adalah kerana Lenin mempunyai satu cara yang sangat bijak, di mana Lenin tahu bahawa Armenia dengan Azerbaijan akan menjadi kuat sekiranya mereka bersatu. Maka Lenin telah membuat persempadanan. Walaupun mereka di bawah Rusia, mereka membentuk negara mereka sendiri. Apabila Lenin membuat sempadan, dia memberi persempadanan yang makmur kepada Georgia. Tak ada isu. Georgia. Tetapi apabila Lenin membuat sempadan, dia menggariskan satu garisan sempadan di mana dia meletakkan kawasan yang paling sensitif, iaitu kawasan Nagorno-Karabakh yang dipenuhi 95% penduduk Kristian Armenia yang kebetulan berada dalam bumi Azerbaijan. Maka garis sempadan tu dibuat, Mohsin boleh tunjuk tu, garis sempadan tu dibuat. Saudara akan nampak bahawa Nagorno-Karabakh yang 95% adalah Kristian Armenia diletakkan di dalam wilayah Azerbaijan. Pada waktu itu, kalau mengikut pandangan seorang penulis, Michael Hellin, tujuannya dengan sengaja kerana Lenin tidak mahu kekuatan perpaduan wujud di situ, maka Lenin membiarkan orang Islam dan orang Kristian berperang sesama sendiri bagi membolehkan mereka tidak bersatu dan menentang Lenin kerana Lenin sedang mempengukuhkan pengaruh Rusia di wilayah-wilayah yang lain, terutama dalam usaha Lenin untuk terus menakluk Asia Tengah, termasuk Turkmenistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan dan juga
Aduh, hai panjangnya stan-stan ni. Okey. Ada 4 negara yang dia nak takluk dan juga Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Uzbekistan. Okey, dia nak luaskan jajahan dia ke wilayah tersebut, maka dia letakkan konsep pecah dan perintah, di mana dia pecahkan Azerbaijan dan Armenia dengan menjadikan Nagorno-Karabakh sebagai kawasan persengketaan kerana dia tahu bahawa orang-orang di Nagorno-Karabakh ingin menjadi sebahagian daripada Armenia. Pada waktu yang sama, dia tahu orang-orang Azerbaijan tidak akan melepaskannya kerana telah digariskan sempadan Nagorno-Karabakh berada dalam Azerbaijan. Apa itu Nagorno-Karabakh? Nama dia pun sudah menjadi rebutan kerana nama itu sendiri menggambarkan sesuatu yang sangat berharga. Nagorno adalah bukit dan Karabakh adalah ladang anggur yang subur. Jadi bagi tahun-tahun 1920, awal abad yang ke-20, pada tahun 1917 hingga 1920, penghasilan anggur adalah satu ekonomi yang sangat besar. Dengan membiarkan kedua-dua pihak berperang, maka wujud satu peperangan yang sangat besar yang tak dapat dilupakan oleh orang Kristian. Kerana orang Kristian Armenian mengatakan penyembelihan telah berlaku ke atas kaum mereka secara berleluasa oleh orang Islam. Manakala orang Islam pula mengatakan orang-orang Nagorno-Karabakh yang Armenian Nagorno-Karabakh telah membunuh begitu banyak orang Islam dan menghalau orang Islam keluar daripada Nagorno-Karabakh. Pada masa yang sama, Stalin yang komunis ini telah menjadikan Nagorno-Karabakh sebagai authority. Berarti walaupun dia bukan Armenia, dia berada dalam wilayah Azerbaijan, tapi dia diberi kuasa otonomi. Yang ini menjadikan keadaan menjadi lebih complicated dan menjadikan ketegangan lebih tegang hinggalah pada tahun 1988. Pada tahun 1988, apabila Rusia mulai bergoyang, bila berlaku saja keruntuhan tembok Berlin 1987, di mana komunis jatuh di Eropah Timur, di mana saudara tahu Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu, Yugoslavia yang asalnya 8 negara di bawah Jeneral Tito tu musnah, di mana Yugoslavia berpecah. Sekarang kita tengok Slovenia, Slovakia, Moldova, Serbia, Montenegro, Bosnia dan Croatia, juga Kosovo asalnya adalah satu bawah Empire Yugoslavia. Apabila Yugoslavia jatuh, kesan untuk mendapatkan kemerdekaan dari Rusia daripada negara-negara yang pernah dijajah meningkat dengan kuat bermula tahun 1987. Pada tahun 1988, ketiga-tiga negara ini berunding. Georgia, Azerbaijan dengan Armenia berunding untuk memerdekakan diri mereka daripada Rusia. Itu rundingan yang menjadikan mereka hampir bersatu padu untuk berperang dengan Rusia dan membentuk negara Trans-Kaukus yang tersendiri. Tetapi wujud pembelotan apabila pada masa yang sama juga, sekiranya mereka merdeka sebagai 3 negara dalam satu, Nagorno-Karabakh ingin menjadi sebahagian daripada Armenia. Kerana sejarah-sejarahnya, sekiranya merdeka kepada 3 blok negara, Nagorno-Karabakh merasakan mereka tidak selamat kerana mereka akan menggunakan sempadan lama Rusia. Pada tahun 1988, ketika Rusia telah pun lemah dan Rusia tak boleh menjaga negara-negara jajahannya, maka satu referendum telah dibuat di kalangan penduduk Nagorno-Karabakh, iaitu sekitar 800,000 orang penduduk dia. Dan majoriti 95% penduduk berdarah Armenia Kristian telah membuat undi untuk menyertai Armenia. Perbuatan inilah yang menimbulkan kemarahan Azerbaijan dan meletuskan perang. Perang yang sangat besar pada tahun 88 hingga 1994, di mana dalam peperangan ini 30,000 orang terbunuh. Hari ini, kenapa rundingan damai dan juga kenapa prospek untuk mencapai keamanan sukar untuk diramalkan dan sukar untuk dicapai kerana kedua-dua pihak berdendam terhadap perang yang berlaku pada 88 dan 1994. Kalau anda baca data daripada media yang pro kepada Armenia, dia mengatakan penyembelihan orang Islam ke atas orang Armenia. Kalau kita membaca laporan yang pro kepada orang Islam, dia akan mengatakan penyembelihan orang Kristian ke atas orang Islam. Tetapi seadilnya, ini adalah satu konflik akibat peninggalan Rusia yang dengan jahatnya telah mencetuskan konsep pecah dan perintah. Dan apabila perang ini berlanjut hingga tahun 1994, satu perjanjian damai telah dicapai oleh satu kumpulan yang dipanggil Pasukan Perunding Keamanan dari Eropah, OSCE. Pasukan ini disertai oleh Perancis, Itali, British dan juga Rusia. Pada tahun 1994, gencatan senjata dibuat di Nagorno-Karabakh, menjadikan dia gencatan senjata yang sangat fragile, sangat sementara, di mana Nagorno-Karabakh masih lagi dikekalkan kuasa status quo-nya, tetapi pada masa yang sama, mereka mengatakan Nagorno-Karabakh adalah milik Azerbaijan. Tetapi pada masa yang sama, Nagorno-Karabakh yang diperintah secara status quo oleh Kristian Armenian dibenarkan meneruskan kerajaan sementara, di mana kerajaan itu dinamakan sebagai Kerajaan Ashkan.
Dia tak panggil, bagi orang Armenia yang memerintah, mereka tidak menyebutnya sebagai kerajaan Nagorno-Karabakh, kerana Nagorno-Karabakh adalah kerajaan yang berbunyi daripada orang Islam, kerana Pakatan Nagorno-Karabakh berasal daripada bahasa Parsi dan juga bahasa Turki yang bererti pergunungan lembah Anggur yang subur. Berarti mereka menukarkannya sebagai Republik Ashkan. Apabila perang ini meletus dan ditamatkan dalam perjanjian damai pada tahun 1964, keduduknya sangat meruncing. Perang berulang kerana Azerbaijan masih mengatakan Nagorno-Karabakh adalah milik mereka. Manakala minoriti penduduk Nagorno-Karabakh pula mengatakan mereka adalah sebuah negara tersendiri dengan kuasa otonomi dan masih ingin merdeka dan menyertai Armenia. Perang berlangsung dan Armenia memilih untuk menyokong Nagorno-Karabakh. Armenia, sebuah negara asing ni, memilih untuk menyokong bangsa dan juga rakan seagama mereka yang berada di Nagorno-Karabakh. Di mana 6,000. Saya cerita pada saudara, kalau ukur daripada nisbah ketenteraan, Azerbaijan memiliki 60,000 tentera, manakala Armenia, Nagorno-Karabakh hanya memiliki 24,000 tentera, dengan 6,000 tentera adalah tentera Armenia yang ditempatkan di Nagorno-Karabakh. Yang lain adalah tentera daripada kalangan rakyat Kristian Armenian, dan berperang dengan tentera Azerbaijan. Walaupun secara nisbahnya tentera Azerbaijan lebih besar, tetapi saudara harus ingat Azerbaijan tidak dapat melakukan sesuatu yang di luar jangkaan, kerana apabila Rusia memerdekakan semua negara ini pada tahun 1994, apabila Rusia dah jatuh, dia bankrupt dan dia tak boleh lagi mengendalikan empire komunisnya, Rusia telah memerdekakan Latvia, Georgia, memerdekakan Armenia, memerdekakan Azerbaijan dan memerdekakan Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan dan Uzbekistan. Itu merdeka. Semua negara-negara yang mereka jajah pada era Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua dimerdekakan. Tetapi pada masa yang sama, Rusia tidak mengeluarkan tenteranya daripada tempat bernama Gyumri. Dan sekarang ini yang menjadi krisis yang bahaya, kerana Rusia pada 3 hari yang lalu telah mula menggerakkan tenteranya masuk ke Gyumri dan mula menyatakan sokongannya yang terbuka secara ketenteraan, walaupun dia berada dalam rundingan damai, kerana rundingan damai pada 10 hari bulan November ditandatangani di Moskow di depan Presiden Putin, di mana Presiden Aliyev dan juga pemimpin Armenia datang dan menandatangani perjanjian untuk menukar banduan yang mereka tawan dan kemudian menghentikan gencatan senjata. Tetapi 13 jam yang lalu, kalau saya tengok laporan terkini yang disiarkan oleh AP, CNN dan BBC, perang kembali meletus di mana tembakan roket daripada kedua-dua kumpulan yang berkrisis kembali meletus. Berarti perjanjian damai telah pun dipecah, telah pun dilanggar setelah berlaku pertukaran banduan. Untuk penjelasan saudara, krisis ini sangat unik kerana kalau saya cerita pada saudara, Azerbaijan disokong juga oleh Israel. Walaupun Azerbaijan secara rasminya disokong oleh Turki, kerana Turki melalui perang yang sangat panjang dengan Armenia pada zaman Empire Osmaniyah. Ini saya beritahu pada saudara, selain daripada aspirasi Presiden Erdogan yang sangat ingin meluaskan pengaruh politik Ankara ataupun Turki di luar negaranya, kerana Turki memainkan peranan yang sangat besar dalam perang di Syria. Turki juga cuba memainkan peranan yang sangat besar dalam perang di Azerbaijan. Maka Turki menggerakkan tenteranya. Dipercayai ada 350 orang pegawai pemerintah tentera Turki yang mahir dengan perang berada di Azerbaijan. Fakta juga menunjukkan Turki telah menyalur masuk pejuang-pejuang Islam yang berada di Syria selama 3,000 orang untuk masuk dan bertempur di Azerbaijan kerana kemahiran mereka berperang selama 8 tahun di Syria. Selain itu, pejuang-pejuang Chechen. Saya jelaskan pada saudara, kalau saudara ingat lagi sejarah perang Chechnya untuk menuntut kemerdekaan daripada Rusia, salah satu sumpah yang dibuat oleh orang Chechnya, mereka bukan saja ingin memerdekakan Chechnya daripada Rusia, tetapi akan memerdekakan Nagorno-Karabakh untuk menjadi milik orang Islam di Azerbaijan. Dan sekarang bila menyusup pasukan-pasukan perang, saya tak mau sebut teror, sangat kejam bunyi dia, masuknya pasukan-pasukan perang yang pelbagai di Azerbaijan, dan kini Rusia kerana mempunyai kamp tenteranya di Gyumri di Armenia, berarti kita menanti detik yang paling tepat untuk melihat perang yang lebih besar. Untuk makluman saya balik secara politiknya, Presiden Ilham Aliyev bukanlah presiden yang baik pada pandangan saya. Mereka ini adalah presiden-presiden yang ditinggalkan oleh sisa komunis. Apabila komunis ingin memerdekakan negara-negara dia, Rusia telah memilih pemimpin-pemimpin bagi negara bekas jajahan yang mempunyai mentaliti komunis. Maka Aliyev adalah seorang pemimpin yang mempunyai pandangan diktator dan sangat komunis. Aliyev mempunyai hubungan yang baik dengan Israel. Sangat-sangat baik kerana 60% minyak yang dihasilkan di bumi Azerbaijan dijual ke Israel.
Kerana Israel tak boleh membeli minyak daripada negara-negara Islam yang lain di Asia Barat, kerana saudara tahu bahawa krisis Israel dan juga negara-negara Islam sangat berpanjangan. Israel membeli 60% minyak daripada Azerbaijan. Satu-satunya yang menjadikan negara Islam yang dianggap sebagai rakan akrab Israel adalah Azerbaijan. Azerbaijan menjual minyaknya sebanyak 60% daripada hasil keseluruhannya kepada Israel. Dengan pertukaran, dia mendapat bantuan ketenteraan. Berarti Israel membekalkan senjata, termasuklah jet perjuang Nirahawk. Ini adalah jet perjuang yang mereka miliki sekiranya mereka ingin gerakkan serangan udara ke Nagorno-Karabakh. Israel juga membuat tawaran kepada Presiden Ilham Aliyev, dua benda. Aku bekalkan kamu senjata dan benarkan orang Yahudi, iaitu sekitar 5% Yahudi Ortodok yang berada di bumi Azerbaijan, tidak diganggu, dibenarkan mengamalkan agama secara sebebas-bebasnya. Pada waktu yang sama, kerana Presiden Aliyev ni sangat goyang, kerana dia seorang diktator, dia juga mengadakan hubungan baik dengan Turki. Dia berbaik dengan Turki kerana isu yang lain pula. Aliyev berbaik dengan Turki kerana Aliyev adalah dianggap sebagai barisan depan. Azerbaijan dianggap sebagai barisan depan untuk berperang dengan Iran, kerana Iran adalah Syiah. Iran dan juga Azerbaijan hampir berperang pada tahun 2006 kerana isu sempadan. Kerana pada waktu itu apabila negara Kaukus bersetuju untuk membuat saluran minyak menuju ke Eropah, Iran tidak gembira. Maka Iran menganggap bahawa itu adalah satu cara di mana monopoli minyak akan datang daripada negara Trans-Kaukus dan melemahkan operasi minyak daripada negara Teluk. Hampir berperang, maka Armenia dijadikan Azerbaijan dijadikan joki oleh pihak Turki yang anti kepada Iran kerana pemusuhan Syiah Sunni antara Erdogan dan juga Khamenei. Pada waktu yang sama juga Israel masuk kerana Israel juga memusuhi Iran kerana Iran mempunyai senjata nuklear. Pelik ni. Turki dengan Israel yang tak ngam ni, boleh juga ngam pula dalam memproksikan kedudukan Azerbaijan kerana mereka menghadapi musuh yang sama iaitu Iran. Azerbaijan mengambil langkah yang bijak dengan berbaik dengan semua negara. Apabila Rusia, Perancis dan juga Amerika Syarikat mengkritik perbuatan Azerbaijan melancarkan serangan ke atas Nagorno-Karabakh ataupun ke atas ke minoriti Kristian Armenia, British menutup mulut. Kerana syarikat British Petroleum mempunyai kepentingan pelaburan yang sangat besar di Azerbaijan, maka pelobi-pelobi ekonomi meminta kerajaan British agar tidak mengkritik Azerbaijan kerana Azerbaijan adalah tempat pelaburan kewangan yang besar oleh British Petroleum untuk mendapatkan minyak. China tidak membuka mulut, menutup mulutnya kerana dia mempunyai banyak kepentingan perniagaan dan juga banyak juga sumber minyak yang diperolehi daripada Azerbaijan. Israel sudah pasti menyokong. Itu menggambarkan kepada saudara bagaimana percaturan politik sedang berlaku di Azerbaijan, dan Azerbaijan sebagai saudara dapat melihat dengan tak jump to conclusion. Besok orang akan sebar-sebar berita jihad, bunuhlah. Saya bukanlah satu orang yang mempromosi pembunuhan. Dalam apa jua keadaan saya fikir sama ada mereka bukan Islam, membunuh kanak-kanak, wanita dan orang tua adalah sesuatu yang dilarang oleh agama kita. Dan kita bercakap tentang 150,000 penduduk Armenia di sekitar 10 juta orang Islam. Adalah sesuatu yang tak sepatutnya disembelih, dibunuh ataupun dizalimi tanpa sebab. Apatah lagi kita faham Azerbaijan sedang melaksanakan beberapa misi yang bukan pun misi Islam. Sebahagian besar adalah kerana Azerbaijan telah pun dipergunakan oleh Israel sebagai tembok perisai sekiranya mereka ingin berperang dengan Iran kerana kuasa nuklear. Azerbaijan juga digunakan oleh Turki sekiranya mereka ingin menjadikan Azerbaijan sebagai zon perang kerana Azerbaijan juga bersempadan dengan Iran. Jadi lihat gambaran ini dengan luas sebelum kita jump ke konklusi mengatakan ini adalah perang Islam dan perang Kristian. Sebenarnya pencatur-pencatur politik mengatur perang ini atas dua perkara, iaitu satu adalah ekonomi dan satu menjadikan Azerbaijan sebagai zon penampan bagi menghadapi musuh yang lebih besar iaitu Iran. Itu saya jelaskan juga kepada saudara. Secara diplomatik, tak ada orang yang boleh menjadi orang tengah. Rusia akan membantu Armenia kerana Rusia mempunyai kepentingan ketenteraan di Armenia selain mereka mempunyai ikatan sama-sama Kristian. Kita tak boleh bergantung juga kepada Turki kalau Turki datang hanya untuk memburukkan lagi keadaan, untuk menjadikan Azerbaijan medan berdarah dengan mempergunakan alasan untuk membunuh orang Armenia yang dulunya musuh Empire Osmaniyah sejak 200 tahun yang dulu adalah juga tidak adil.
Untuk mengatakan Armenian benar, tetapi dengan menggambarkan mereka adalah sekutu Israel yang paling besar dalam membekalkan 60% minyak hasil bumi mereka kepada Israel, dan mereka juga adalah negara Islam yang membeli begitu banyak senjata daripada Israel, juga memberi gambaran kepada kita status mereka untuk berjihad agak dicurigai. Ini saya jelaskan juga kepada saudara. Walaupun kelihatannya sekarang Azerbaijan hampir memenangi perang ini, Musin akan menunjukkan peta mengenai kedudukan satu tempat yang dipanggil sebagai Shasha ataupun Shashi. Tempat itu telah ditawan oleh tentera Islam dalam tempoh saya rasa 4 hari yang lalu, bagi cuba memutuskan bekalan makanan yang boleh dibawa masuk daripada Armenia ke Nagorno-Karabakh. Kerana Nagorno-Karabakh dia ada terkepit sikit, dia duduk di tengah, tengok peta tu. Berarti untuk sampai ke sempadan daripada Armenia sampai ke Nagorno-Karabakh ada jalan pemutus. Jalan utama di situ namanya adalah Shasha, telah dirampas oleh tentera Islam Azerbaijan 4 hari yang lalu. Berarti Nagorno-Karabakh akan berada dalam keadaan terkepung. Berarti 150,000 penduduk Kristian Armenia akan berada dalam keadaan terkepung dan terputus bekalan makanan. Sekiranya kekuatan dan ketumbukan tentera Armenia Azerbaijan terus menguasai semua kawasan wilayah yang menjadi jalan masuk untuk menghantar bantuan makanan dan juga bantuan kemanusiaan dan persenjataan. Saya fikir apabila pemutusan ini berlaku, Armenia tidak akan berdiam diri, kerana Armenia akan campur tangan bukan lagi dengan menghantar proksi, tapi akan menerbangkan semua kapal perang dan juga tenteranya untuk melangkah masuk ke bumi Azerbaijan dan akan mencetuskan perang yang terbuka. Saya dedahkan maklumat ini kepada saudara supaya saudara faham untuk membuat stand. Jangan terjun dengan mengatakan jihad semudah-mudahnya. Kerana saya jelaskan pada saudara, Armenia melalui pilihan raya demokrasi pada tahun 2018, manakala Aliyev, presiden yang dikatakan Islam di Azerbaijan, adalah seorang yang pro kepada komunis, yang pro kepada rejim Putin dan sangat pro kepada Israel. Walaupun dia menerima bantuan daripada Turki, tetapi dia menerima bantuan untuk mengukuhkan kuasa peribadinya dalam peperangan, dan pada waktu yang sama dia adalah musuh besar kepada Iran. Itu penjelasan saya mengenai isu Nagorno-Karabakh, perang yang sedang berlaku, untuk saudara faham apa yang sebenarnya berlaku, dan tidak mudah untuk mengatakan ini adalah perang Islam dan Kristian tanpa memahami begitu banyak tangan-tangan jahat, terutama tangan-tangan yang ingin mengekalkan kuasa, dan kedua adalah pelobi-pelobi ekonomi yang mahukan campur tangan politik berlaku di kalangan kuasa besar kerana mereka telah melabur wang yang banyak, kerana Azerbaijan adalah bumi yang menghasilkan minyak. Dan yang paling penting, saluran bekalan minyak yang melalui kawasan Kaukus dan menuju ke Eropah, kawasan minyak bawah tanah tu, terowong minyak bawah tanah itu, Azerbaijan adalah negara utama yang mengendalikan laluan minyak tersebut, bagi membolehkan banyak negara Eropah mendapat bekalan minyak secara mudah daripada Trans-Kaukus. Itu saja, saya rasa dengan penjelasan 35 minit ni menjelaskan kepada anda apa yang sebenarnya berlaku untuk anda faham secara mudah matematika, supaya kita orang awam nanti tak diterjunkan dengan pandangan ini lagi satu perang jihad. Saya jelaskan pada saudara, Islam bukan agama yang akan membunuh dan menyembelih orang sekalipun orang itu orang kafir. Islam bukanlah agama yang semudah untuk digunakan membunuh siapa saja itu adalah jihad. Pada waktu yang sama saya jelaskan kepada saudara, minoriti Kristian Armenian hanya 150,000 orang dan berdepan dengan 10 juta orang Islam. Dan kalau saudara lihat keseluruhan map yang ada di situ, bahawa tradisi Kristian telah pun berakar umbi hampir 2,000 tahun. Bangunan-bangunan lama, menara-menara di puncak bukit, monumen-monumen tinggalan adalah monumen yang menggambarkan bahawa itu adalah tapak agama Kristian yang memang sudah lama. Saya jelaskan pada di sini bukan untuk mengalah pada orang Kristian, tetapi kita juga tak mahu minoriti Islam di negara-negara bukan Islam dibuli dan dimusnahkan dengan mengatakan alasan itu bukan tapak orang Islam. Apa yang dilakukan oleh Myanmar ke atas penduduk Islam Rohingya diarahkan tidak menghalalkan kita untuk melakukan perkara yang sama ke atas orang lain apabila mereka menjadi minoriti di negara Islam. Itu saya jelaskan pada saudara. Kalau saudara mencintai agama, saya fikir kata perkara pertama yang perlu kita miliki bukanlah menjadi agama kita penuhi dengan darah. Kalau kita mencintai agama kita, jadikan agama kita penuhi dengan dakwah, kasih sayang, syiar, dan menggambarkan kepada orang lain bahawa orang Islam tidak menyembelih sesiapa saja dalam keadaan yang mudah, apalagi ketika mereka kuat, bahawa Islam itu agama yang melindungi orang lain. Saya akan jelaskan kepada saudara masa ke semasa dalam perkembangan Nagorno-Karabakh, dan saya harap penjelasan petang ni, kita ada berapa viewer, Jack? 757. Saya harap penjelasan petang ini memberi sedikit panduan kepada saudara untuk memahami dan dapat melihat isu ini dengan adil, dan tahu bahawa isu Nagorno-Karabakh tidak akan dianggap perang jihad kerana dia sebenarnya adalah perang yang jahat.
Kerana Aliyev sendiri, Ilham Aliyev sendiri mempunyai agenda untuk mengukuhkan kuasanya kerana dia seorang diktator. Dia menjalankan hubungan perniagaan yang sangat mesra Israel. Pada masa yang sama dia juga sangat mesra kepada Rusia. Pada masa yang sama dia cuba bertopeng dan mengharapkan sokongan daripada Turki. Pada masa yang sama dia diperalatkan pula oleh banyak negara untuk memusuhi Iran. Itu saja. Harap tak ada soalan. Ada soalan, dia kata Azerbaijan ini tersebut di tengah ada dalam politik. Kalau mengikut keadaan, dia tak tersepit. Tapi Aliyev yang memainkan peranan untuk mengukuhkan kuasanya dengan berkompromi dengan semua pihak. Aliyev berkompromi dengan Israel kerana dia jual minyak kepada Israel dan dia mendapat senjata. Itu mengukuhkan kuasa ketenteraan dia sekiranya dia akan berperang dengan Iran. Kenapa dia nak kena berperang dengan Iran? Itu adalah sebahagian daripada perjanjian dia dengan Israel. Berarti kami bagi kamu barangan ketenteraan, kamu bagi kami minyak, kami adalah musuh Israel. Kami adalah musuh Iran, maka kamu harus menyertai kami untuk memerangi Iran. Satu. Dia mendapat sokongan yang kuat daripada British yang sampai sekarang menutup mulut. British antara satu-satu negara kuasa besar dalam OSCE yang menjalankan rundingan damai yang tidak mengkritik Azerbaijan kerana British Petroleum telah mempengaruhi ahli-ahli politik British untuk tidak meluka ataupun merenggangkan hubungan dengan kerajaan Azerbaijan kerana British menguasai begitu banyak minyak di situ. Jadi saya jelaskan pada saat dia tidak tersepit, ini adalah permainan orang-orang yang terus mengekalkan kuasa, akan menggunakan nama agama, akan menggunakan bahawa ini adalah perang antara Islam dan Kristian, akan membangkitkan sensitiviti kita untuk menanam kebencian kita kepada orang lain. Sebenarnya dia adalah permainan politik bagi penunggang agama yang ingin terus berkuasa dan menunggang agama untuk tujuan peribadi. Itu saja. Kerana USA tidak campur terang-terang kerana dia tidak ada kepentingan di situ. Kerana minyak kerana USA tidak membeli minyak daripada Azerbaijan. USA membeli minyak daripada sekutu daripada negara Gulf. US hanya akan sensitif sekiranya negara-negara sekutu minyaknya seperti Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain terjejas. US tidak menampakkan minatnya sekarang kerana dia membiarkan saja dua kuda berlaga, iaitu kuda Turki dan juga kuda Rusia berlaga di situ kerana dia tidak mempunyai banyak kepentingan, dan yang lebihnya dia mempunyai seekor lagi kuda yang sedang bersaing di situ, iaitu Israel. Berarti pada Amerika cukup 3 kuda ni bersaing dan dia tak perlu berlumba di tempat yang dia tidak mempunyai kepentingan. Apa pandangan Tuan Haji dengan dasar baru UAE untuk Israel? Ya, dipanggil naturalisasi Arab yang dilobi dengan kuat oleh Trump ketika dia berkuasa, dan Trump berjaya mendapatkan UAE untuk menandatangani perjanjian dengan Israel. Saya jelaskan pada saudara, perjanjian dengan Israel yang paling awal dibuat oleh 2 negara, iaitu Mesir dan juga Jordan. Selepas berlaku pembelotan sesama Islam. Saya jelaskan pada saudara, pada perang Yom Kippur atau perang 6 hari pada tahun 1968 untuk menghalau Israel keluar daripada bumi Palestin, Yasser Arafat telah menerima janji daripada banyak negara Arab. Berarti Yasser Arafat bapa kepada Bashar Hafiz al-Assad, dan juga tanda Jordan, bapa kepada Sultan Jordan, berarti apa nama Raja Abdullah, bapaknya siapa saya lupa, King apa nama lupa dah, tak apa. Pada tahun 68, 3 negara yang bersempadan dengan Israel ini diberi janji bahawa negara-negara Arab akan menghantar tentera dan menyokong mereka ketika mereka akan berperang dengan Israel untuk menghalau Israel keluar daripada bumi Palestin. Dalam perang ini, ketiga negara ini, Mesir, Syria dan juga Jordan, telah ditipu. Negara-negara Arab yang kaya dengan minyak akhirnya mengambil langkah berdiam diri kerana mereka pro-Amerika, menyebabkan akhirnya kedua-dua negara-negara yang berkekurangan ini, iaitu Mesir, Jordan dan juga Syria, berperang dengan Israel dalam keadaan kalah. Itulah tahun di mana Israel meluaskan negara Israel daripada tebing timur di Tel Aviv hingga menakluk tebing barat tahun 68. Sebab Israel ni dia dibina pada tahun 48, tak membabitkan Baitul Maqdis. Dia hanya menjajah wilayah di kawasan pesisir pantai yang dipanggil sebagai kawasan barat, iaitu Gaza tu. Dia halau-halau orang tu kumpul dekat Gaza. Orang Yahudi, orang Palestin yang kalah perang lari dan menumpang hidup di tebing barat. Tahun 68 dia menyerang tebing barat yang sepatutnya menjadi perang dunia Islam dengan Israel. Tetapi ramai negara-negara kaya akhirnya memilih untuk menongkak dagu dan menipu terang-terangan Presiden Yasser Arafat, menipu terang-terangan bapaknya Bashar, iaitu Hafiz al-Assad, dan menipu terang-terang Raja Abdullah, bapa kepada Raja Abdullah, saya lupa King apalah nama dia, Raja Jordan, bapa kepada Raja Abdullah sekarang, dengan ditipu. Apabila ketiga-tiga ini ditipu dan tidak mendapat sokongan, wilayah mereka yang ditawan. Walaupun tujuan mereka untuk menyerang Israel dan menghalau Israel, tapi perang tahun 68 telah menjadi sebaliknya, di mana Israel meluaskan kuasanya. Berarti
Oleh kerana Mesir kehilangan begitu banyak tanahnya di semenanjung Sinai, Jordan juga kehilangan banyak tanahnya, maka Jordan dan Israel menandatangani perjanjian dengan Jordan dan Mesir menandatangani perjanjian tahun 1974 di Camp David atas arahan bukan yang diselenggarakan oleh Presiden Jimmy Carter. Jadi mereka menandatangani dan bererti hanya Jordan dan Mesir saja yang mempunyai hubungan dengan Israel. Apabila Trump datang, Trump berjaya mempengaruhi UAE untuk menandatangani perjanjian. Dan kalau mengikut trendnya akan disertai oleh Bahrain, tetapi Trump kalah. Kita tak tahu apa polisi yang Biden akan lakukan. Sekiranya Biden ingin meneruskan operasi untuk mengukuhkan pengaruh Israel dan diterima sebagai sebuah negara, berarti dasar ini akan diteruskan, tapi ia bukan salah Biden. Jangan apabila Biden apabila Biden meneruskan dasar ini yang kita salahkan Biden. Kenapa nak salah Biden? Yang menandatangani adalah semua pemimpin Islam. Kita selalu bersikap dengan mengatakan, oh ini salah Barat, ini salah Barat. Kalau pemimpin Islam tidak menurunkan tanda tangan mengiktiraf Israel, kenapa nak jadikan salah Barat? Trump yang rambut oring pusing kanan tu, dia tak boleh buat apa. Kalau bukan UAE menandatangani untuk mengiktiraf hubungan damai dan juga pelan perniagaan dengan Israel. Dipanggil naturalisasi Arab ataupun dipanggil new norma untuk Arab, norma baru untuk Arab, iaitu mengadakan hubungan dengan Israel. 6 negara menjadi sasaran. Sekiranya Trump terus ada, dan itulah yang Trump akan lobby untuk mendapatkan 6 negara kaya dan paling kuat di Islam di Asia Barat menjadi sekutu pada Israel melalui perjanjian perdamaian atas tujuan nama dia ekonomi. Itu saja yang saya jelaskan kepada saudara. Ini bukan salah Amerika. Kita jangan selalu salahkan orang, ini adalah salah sikap pemimpin Islam itu sendiri. Saya rasa aneh bila setiap kali orang mengatakan ini adalah jahat Amerika. Yang menandatangani perjanjian itu adalah pemimpin-pemimpin negara Islam yang mempunyai kuasa untuk tidak menandatanganinya. Saya tak mau campur satu polisi ESA. ESA ini maksudnya dituduh. Saya tak fikir kata itu adalah polisi UAE. Menggambarkan UAE negara yang menghalalkan arak dan menghalalkan persetujukan, itu bukan dasar. Sekiranya dia berlaku, itu adalah maksiat. UAE adalah sebuah negara yang dihormati, walaupun dia adalah sebuah negara yang membuka diri dia untuk banyak kemajuan. Tetapi tidak pernah UAE mengharamkan persekutuan. Dan arak di UAE hanya wujud di tempat-tempat yang tertentu, seperti pusat perjudian juga di Bahrain. Saya tak mau terlibat dalam fitnah yang besar, sekalipun saya tidak gembira dengan UAE, tetapi memfitnah UAE adalah satu dosa. Berarti apa yang kita sebut sekarang ni menghalalkan persekutuan adalah satu fitnah ke atas UAE. Apa yang UAE buat yang kita marah adalah kerana UAE sebagai sebuah negara Islam yang sepatutnya memulakan Israel selagi Israel tidak memberi ruang kepada kemerdekaan Palestin perlu dikekalkan. Saya tidak mahu memburukkan mereka dengan ukuran moral dengan mengatakan ini adalah keadaan yang menggalakkan maksiat, tetapi hukum yang saya turunkan adalah kerana kenapa UAE sanggup mengadakan hubungan damai dengan Israel ketika isu Palestin, kemerdekaan Palestin belum diselesaikan. Itu saja.